Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita mulakan siri yang ke-9 bincang soalan UPKK. Kita mulakan dengan subjek akidah part yang pertama. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan jawapan yang betul. Okey, dalam video kali ini kita akan tengok berkaitan dengan soalan objektif dahulu berdasarkan soalan subjek akidah. Okey, soalan 1, apakah hukum beriman kepada hari kiamat? Okey, apakah hukum beriman kepada hari kiamat? Jawapannya ialah wajib. Okey, perlu diingat dalam subjek akidah ni, kalau ada hukum beriman ataupun hukum mempercayai berkaitan dengan apa sahaja, sama ada hari kiamat ke, sifat-sifat Allah ke, semua jawapannya adalah wajib sahaja. Okey, ingat, kalau hukum beriman ataupun hukum mempercayai, jawapannya mesti wajib. Okey, so untuk soalan ni jawapan dia alif, wajib. Okey, soalan kedua. As-sidqu bermaksud, okey, apa maksud as-sidqu ni? So, sebelum tu kita akan tengok. As-sidqu ni berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. Okey, sifat wajib bagi Rasul ada siddiq, ada pun as-sidqu, amanah, tabligh, fatadah. Okey, so benda-benda ni ataupun as-sidqu ni mesti berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. So, sekarang ni dia tanya maksud as-sidqu tu apa. Okey, as-sidqu bermaksud benar, menyampaikan, jujur dan bijaksana. So, jawapannya adalah as-sidqu ataupun as-siddiq maksudnya benar. Okey, benar. Kalau ba, menyampaikan. Menyampaikan ni tabligh, jujur, amanah. Dal pula bijaksana. Bijaksana tu fatanah. Okey, so jawapannya adalah benar. As-sidqu bermaksud benar. Soalan ketiga. Sifat harus bagi Rasul ialah alif, menyampaikan, ba, bersyukur, jim, jujur, dal, bijaksana. So, jawapan kat sini adalah bersyukur. Kenapa kita pilih jawapan dia ba? Kerana alif tu menyampaikan at-tabligh, sifat wajib. Jim pula jujur. Jujur dalam bahasa Arabnya amanah. Amanah pun sifat wajib. Dal bijaksana. Bijaksana dalam bahasa Arab al-fatanah. Al-fatanah pun sifat wajib. So, dekat sini jawapan yang paling tepat bagi pilihan jawapan ni adalah bersyukur. Okey, sifat harus bagi Rasul ialah bersyukur. Okey, apa sifat harus ni? Okey, sifat harus adalah sifat yang sama dimiliki oleh manusia biasa. Maksudnya sifat Rasul itu sama dengan apa yang dimiliki oleh manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai seorang Rasul. Contohnya, makan dan minum, tidur dan jaga, ataupun berkeluarga dan bermasyarakat. Okey, itu sifat harus bagi Rasul. Untuk soalan ni, jawapan yang paling tepat adalah ba, bersyukur. Soalan keempat. Wahdaniyah. Wahdaniyah artinya alif banyak, ba ramai, jim tunggal, dal berbilang-bilang. Okey, wahdaniyah maksudnya adalah tunggal. Okey. Wahdaniyah artinya tunggal. Perkataan wahdaniyah ni dia bermaksud satu, esa ataupun tunggal. Okey, so sifat Allah ni wahdaniyah yang bermaksud tunggal. Dan pilihan jawapan yang lain pula, banyak, ramai dan berbilang-bilang tu
Lawan bagi sifat wahdaniyah, kalau dalam bahasa Arabnya kita panggil ataupun kita sebut dengan ta'addud. Okey, ta'addud, berbilang-bilang ataupun banyak ataupun ramai. So, Allah ni bersifat dengan tunggal ataupun Allah tu esa ataupun Allah tu satu sahaja. So, jawapan kat sini adalah jim. Soalan kelima, apakah maksud Allah Maha Hidup? Apakah maksud Allah Maha Hidup? Alif, Allah ada permulaan. Ba, Allah kekal abadi. Jim, Allah bernafas. Dal, Allah bernyawa. So, jawapan yang paling tepat dekat sini adalah Allah kekal abadi. Kekal abadi tu maksudnya Allah tu hidup dengan tanpa permulaan dan tanpa perakhiran. Allah ni tidak akan mati. Allah, kalau alif tu dia kata Allah ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Allah tak ada birthday. Okay? Allah tidak dilahirkan. Kalau jim, Allah bernafas. Ataupun dal, Allah bernyawa. Bernafas dan bernyawa ni sifat bagi manusia. Kita ni bernafas, bernyawa, ada permulaan, ada birthday. Tapi Allah bukan macam makhluk. So, Allah ni kekal abadi. Itu maksud Allah Maha Hidup. Okay, jawapan yang sesuai bagi soalan ni adalah Allah kekal abadi. Soalan yang keenam. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Okay, kalimah bergaris di atas berkaitan beriman kepada. So, dia gariskan kat sini dekat perkataan biqadarin. So, kalau keseluruhan ayat ni maksudnya sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu mengikut takdir yang telah ditentukan. Biqadarin ni maksudnya takdir yang telah ditentukan. Okay, so, kalau kita tengok kat sini pun perkataan biqadarin. Okay, biqadarin pun kita boleh agak dah jawapan dia apa. So, kalau alif malaikat, ba kitab, jim rasul, dal qada dan qadar. So, perkataan biqadarin dalam ayat Al-Quran ni sama dengan perkataan qadar kat sini. So, pilihan jawapan yang tepat adalah kalimah bergaris di atas berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Okey, iaitu ada perkataan qadarin, biqadar, iaitu takdir yang telah ditentukan. Okey, jawapan dia dal. Soalan ketujuh, pilih kenyataan yang betul berkaitan kesan mempercayai. Okey, pilih kenyataan yang betul berkaitan kesan mempercayai sifat iradah Allah. Okey, so kalau soalan yang berkaitan dengan kesan mempercayai, awak mesti cari jawapan yang menunjukkan ataupun yang ayatnya menunjukkan perkara-perkara yang positif ataupun benda membawa maksud yang baik. Okay, so kita tengok mana satu ayat yang positif dalam pilihan jawapan. Alif, hati sentiasa sedih, negatif. Ba, mudah berputus asa, negatif juga. Iman bertambah mantap, okey, satu positif, tapi baca semua. Jiwa sentiasa bergelora, negatif. So, ayat yang positif tadi adalah iman bertambah mantap. Pilih kenyataan yang betul berkaitan kesan mempercayai sifat iradah Allah. Bila kita percaya kepada iradah Allah, Allah tu maha berkehendak, maka iman kita akan bertambah mantap. So, jawapan dia jim. Okey, nombor 8. Apakah pengertian sifat baqa' bagi Allah? Okey, apakah pengertian sifat baqa'? Okey, apa maksud sifat baqa'? Okey, jom kita tengok pilihan jawapan yang dia bagi. Alif, berkuasa untuk mengadakan sesuatu. Berkuasa ni sifat qudrah. So, salah lah yang ni. Ba, berdiri dengan sendiri. Okey, berdiri dengan sendiri.
berdiri dengan sendiri, sifat Allah qiyamuhu binafsih. So salah lagi, ba. Jim, berlainan dengan makhluk. Berlainan dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, salah lagi jim. Okey, jawapannya adalah dal. Baqa' adalah kekal selama-lamanya. Okey, baqa' bermaksud kekal dan Allah itu kekal selama-lamanya. Okay, so, pengertian sifat baqa' bagi Allah adalah kekal selama-lamanya. Jawapan dia dal. 9. Berikut ialah bukti sifat iradah bagi Allah kecuali. Okey, tengok perkataan kecuali. Maksudnya dia minta bukti sifat iradah Allah kecuali. Maksudnya kita kena baca pilihan jawapan. Semuanya adalah bukti Allah itu bersifat iradah kecuali satu je yang bukan. So yang bukan bukti sifat iradah Allah itulah merupakan jawapan yang sesuai bagi soalan ni. Sebab dia ada perkataan kecuali. So kita tengok alif. Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu. Okey, betul. Semua kehendak manusia pasti akan berlaku. Ya ke? Semua kehendak manusia pasti akan berlaku. Okey, kita tanda dulu ba. Mungkin jawapan dia. Okey. Jim, bumi berputar pada paksinya dengan izin Allah. Okey, betul. Bukti sifat iradah Allah. Semua yang berlaku mengikut perintah dan izin Allah. Dal ni, okey, semua yang berlaku mengikut perintah dan izin Allah. Okey, itu adalah bukti sifat iradah bagi Allah. So, jawapan yang paling tepat kat sini sebab ada perkataan kecuali ni, bukan bukti Allah tu bersifat iradah adalah ba. Semua kehendak manusia pasti akan berlaku. Salah lah sebab manusia ni memang tak pernah puas, semua benda nak, tapi bukan semuanya kita dapat. Sebab setiap kehendak manusia tu ada batasan. Tapi semua kehendak Allah mesti akan berlaku. Okay, so ba lah jawapan dia. Berikut ialah bukti sifat iradah bagi Allah kecuali ba. Semua kehendak manusia pasti akan berlaku. Okay, soalan terakhir untuk part pertama ni. Agama Islam dapat diperluaskan. Okay, agama Islam dapat diperluaskan kerana seruan Islam sampai kepada manusia. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang berkaitan dengan penyataan di atas? Okey, so agama Islam dapat diperluaskan dengan seruan agama Islam dapat diperluaskan kerana seruan Islam sampai kepada manusia. Okey, maksudnya Islam itu telah disebarkan. Okey, seruan Islam sampai kepada manusia, maksudnya kerja para rasul adalah menyebarkan agama yang Allah wahyukan. Perkara-perkara tentang agama yang Allah wahyukan kepada dia, dia sebarkan. So, sifat wajib bagi rasul yang berkaitan dengan penyataan di atas ialah at-tabligh, menyampaikan. Okey, kalau as-sidqu benar, ba al-amanah artinya jujur, jim al-fatanah artinya bijaksana, dal at-tabligh artinya menyampaikan. Oleh kerana Rasul tu menyampaikan apa sahaja wahyu yang diberi kepada mereka dan disampaikan kepada umatnya, maka seruan Islam tu sampai kepada kita sekarang. Okey? Jawapannya at-tabligh. Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video bincang soalan UPKK pada kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat mengambil manfaat dan mengulang kaji pelajaran subjek-subjek UPKK. So, berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.